warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah hari ini dalam video ini saya akan menerangkan bagi kes pengiraan khas, iaitu dipanggil kes Umariyatan. Kes ini ada nama lain, iaitu dipanggil sebagai Al-Ghorrawan, Al-Ghorimatan dan Al-Ghoribatan. Okey, sebut pun susah ya. Okey, kes ini diputuskan pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, iaitu sekitar tahun 23 Hijrah semasa pemerintahannya. Okey, gelaran itu disandarkan kepada Saidina Umar Al-Khattab itu sendiri. Sumber kepada penyelesaian kes ini ialah melalui pemahaman yang mendalam daripada beberapa orang sahabat berdasarkan ayat 11 surah An-Nisa. Para sahabat berpandangan apabila waris lelaki dan perempuan daripada kedudukan yang sama, maka prinsip lelaki menyamai dua bahagian perempuan perlu diaplikasikan. Dalam kes ini, ibu dan bapa mempunyai kedudukan yang sama kepada si mati. Oleh itu, bahagian bapa lebih utama melebihi daripada bahagian ibu sesuai dengan prinsip lizzakari mithlu hazzil unthayayn. Kes ini hanya boleh terjadi bagi melibatkan tiga orang waris, iaitu suami atau isteri, ibu dan bapa. Okey, baik, mari kita sambung pengiraan menggunakan Excel. Baik, kalau kita ikutkan kaedah pengiraan faraid yang asal, kita bayangkan si mati mempunyai seorang suami. Maksud saya si mati ialah suami, maafkan si mati ialah suami. Bila suami masih ada isteri, ibu dan bapa, tiga orang waris sahaja. Baik, dan kemudian kita ada anggapkan ada si mati ialah seorang isteri dan meninggalkan suami, ibu dan bapa. Untuk pengiraan asal, kalau kita ikut pengiraan asal, isteri akan mendapat berapa bahagiannya? Kalau tidak mempunyai anak, isteri akan mendapat 1/4. Kalau mempunyai anak akan dapat 1/8. Manakala ibu akan mendapat 1/3 disebabkan si mati tidak mempunyai anak, atau si mati ini tidak mempunyai adik-beradik lebih daripada kalau ada seorang, si ibu akan dapat 1/3 juga. Tapi kalau tak ada pun 1/3. Kalau dia ada lebih daripada 2, maknanya si ibu akan dapat 1/6. Tapi disebabkan dia tak ada itu, maknanya si ibu akan dapat 1/3 sahaja. Senang nak faham, si mati ni tak ada anak, ataupun jika dia ada saudara perempuan kurang daripada maknanya 1 atau kosong, maknanya si ibu akan dapat 1/3. Manakala bahagian si bapa, si bapa dia akan dapat baki, ataupun 1/3 baki lah. Senang. Nak faham ni. Alright. Kemudian asal masalahnya ialah berapa? Kalau kita cari GSTT, gandaan sepunya terkecil. Gandaan sepunya terkecil ialah dalam kes ini ialah 12. Sebab apa? 4 darab 3 ialah 12. Kemudian berapakah sahamnya? Kita buat equal, kemudian 1/4 kita darabkan dengan 12, akan dapat 3/12 lah. Sebenarnya dia dapat bahagian dia 3/12. Kemudian kita buat lagi 1/3 darab dengan 12, berapa bahagiannya? Dia akan dapat 4. Berapa baki? Cara nak kira baki ialah equal, kemudian kita tutup, kita tutup kurungan 1 tolak 1. Kenapa 1? Disebabkan jumlah harta pusaka ialah 1 bahagian. Semua 1. Kemudian untuk mendapatkan baki, kita perlu tolak dulu 1 tolak dengan 1/4 tambah 1/3. Kenapa 1/4 tambah 1/3? Sebab 1/4 dengan 1/3 ini ialah jumlah bagi baki, jumlah bagi hak milik isteri ataupun ibu.
isteri dan ibu. Okey, ataupun mungkin kita boleh buat macam ini. Okey, kita boleh klik kat sini saja. Okey, alright. Okey, kemudian barulah dibuat darabkan dengan 12. Kita akan dapat 5. Dalam kes pengiraan ini, bapa akan mendapat 5/12, isteri akan dapat 4/12, isteri akan dapat 3/12, ibu akan dapat 4/12. Itulah bahagian faraid kalau ikutkan pengiraan asal. Okey, namun pada kita pergi ke isteri pula. Okey, suami apabila tidak mempunyai anak dapat 1/2. Okey, ibu sama juga 1/3 dan bapa akan mendapat baki. Alright. Ini cara pengiraan dia ya. Okey. Baki ataupun asobah. Baik. Berapa asal masalahnya? Asal masalahnya ialah saya suka nilah kita darabkan terus. 2 darab 3 bersamaan dengan 6. Okey. Jadi asal masalahnya ialah 6. Kemudian kita pun kira 1/2 darab, kita ambil kat sinilah, 1/2 darab dengan 6 akan dapat 3 equal 1/3 darab dengan 6. Okey, bagaimana pengiraan baki? Bagaimana pula pengiraan baki ialah equal 1. Kemudian kita perlu tolakkan dengan baki yang sebelum ini, iaitu bahagian suami. Tambah dengan bahagian ibu. Kemudian kita tutup kurungan, kemudian kita darabkan dengan 6. Akan dapatlah bahagian, bapa akan mendapat 1 bahagian, iaitu bakinya. 1 bahagian. Dalam pengiraan ini, suami pasangan akan mendapat isteri 1/4, suami 1/2. Ini tak ada masalah, tetapi dia akan pengiraan akan berbeza kepada ibu dan bapa kalau mengikut pengiraan Umar Yatain. Baik. Untuk pengiraan Umar Yatain, kita pergi kepada bahagian si mati merupakan suami meninggalkan seorang isteri. Bahagiannya tetap sama, isteri 1/4 sebab tidak mempunyai anak. Namun di sini ada pengecualian sebab dikira ibu bapa ini adalah sama kedudukannya di atas. Walaupun di atas dia sama kedudukannya, maka mereka akan menerima sebagai asobah. Baik. Saya tulis kat sini asobah ya. Asobah. Baik. Kemudian saya suka kalau pengiraan asobah ni, saya suka tambah satu lagi kolom. Bagaimana pengiraan asobah ini? Pengiraan asobah ini ialah, cara dia ialah equal, buka kurungan dulu, 1. Kemudian tolakkan dengan 1/4. Kenapa tolak 1/4? Sebab nak dibahagikan 2 ni, nak bahagikan hak dia ni. Kemudian kita darabkan dengan kita bahagikan dulu. Kita kena bahagi berapa? Kena bahagi 3. Kenapa bahagi 3? Sebab bapa bahagian dia 2, ibu bapa bahagian dia 1, kita tambah jadi 3. Jadi 3. Kemudian kita darab 1, ataupun tak perlu pun sebenarnya. Kita dah bahagi 3 darab 1, kita akan dapat kat sini 1/4. Kemudian bahagian bapa pula. Bahagian bapa kita ulang step tadi. 1 tolak 1/4. 1/4. Kemudian kita darabkan dengan kita bahagikan dengan 3. Suka saya ingatkan 3 tadi merujuk kepada bahagian ibu 1, bapa 2. Maknanya jumlahnya 3. Kemudian kita darabkan dengan 2. Kenapa darab 2? Sebab bila dah bahagi 3, kita akan dapat 1 bahagian. Tapi kita kena disebabkan bapa bahagian dia 2 kali ganda, sekali ganda, ataupun 2 nisbah 1 kepada ibu, kita kena darabkan dengan 2. Maka kat sini hak bapa ialah 1/2. Jadi asal masalah akan jadi 4 di sini. Saham ialah saham kat sini kekal 1/4. Kemudian 1/4 kat sini kekal bahagian dia. 1/4 darab 4. 1/4 darab 4. Kemudian bahagian bapa ialah
1/2 darab dengan 4. Okey, betul tak nampak kat sini? Bahagian ibu kat sini, bahagian ibu 1, bahagian bapa 2. Maknanya bapa mendapat bahagian yang lebih besar daripada ibu. Okey, itulah pokok asal kepada pengiraan Umariyatain. Okey, kemudian saya akan terangkan bagaimana kes bagi suami. Okey, si mati ialah si isteri. Suami akan mendapat 1/2, tak ada masalah. Okey, kemudian sama juga kedudukannya asobah. Okey, asobah di sini. Kemudian asobah ni maksudnya baki Okey, asobah bil ghaib. Maksudnya 2 di sebelah 1. Okey, sama juga kita masukkan formula tadi. 1 tolak dengan 1/2. Kemudian kita bahagikan dengan 3. Kenapa 3? Sebab bahagian bapa 2, ibu 1. Bahagi 3, kemudian kita darabkan dengan 1. Sebenarnya darab 1 ni pun tak perlu sebenarnya. Okey, kita akan dapat 1/6. Berapa pula bahagian bapa? Berapa? Okey, bahagian bapa pula ialah, kita buat equal dulu. 1, kita buka kurungan, 1 tolak 1/2. Okey, kemudian kita darabkan, bahagikan dengan 3. Kemudian kita darabkan 2. Suka saya ingatkan bahawa kita kena darab 2 tu sebab bahagian bapa ialah 2. Bahagian ibu tadi 1. Okey, kemudian kita akan dapat 1/3. Okey, berapa asal masalahnya? Asal masalahnya akan jadi 6. JSTT, gandaan sepunya terkecil. 2 boleh darab dengan 6. 6 boleh bagikan dengan 2. 6 boleh bagi dengan 6. 6 boleh bagikan dengan 3. Okey, kemudian kita akan dapat 1/2 darabkan dengan 6. Kita akan dapat 3 bahagian untuk suami. 3/6. 1/6 kita darabkan dengan 6. Akan dapat 1 bahagian bagi ibu. Kemudian bapa akan mendapat 1/3 daripada 6. Bapa akan dapat 2 bahagian. Okey, maka kesimpulannya ialah, okey, dalam pengiraan ini suami akan mendapat 3/6 saham dia. Okey, paling besar. Kemudian diikuti oleh oleh bapa, iaitu 2/6. Kemudian ibu akan dapat 1/6. Yang ini pula isteri akan dapat 1/4, ibu 1/4 dan bapa 2/4. Begitulah cara pengiraan bagi kes Umariyatain. Okey, sekian, terima kasih untuk kita punya video hari ini. InsyaAllah saya akan memuat naik lagi video berkaitan tentang pengiraan faraid. Terima kasih. Assalamualaikum.